Ada satu bilik khas untuk akad nikah. Ada majlis pernikahan buat dekat bilik yang tertentu. Ada setengah masjid siap buat dewannya, bantu. Kalau tidak tu nak sewa dewan mahal. Dekat masjid taklah mahal mana pun. Lagi satu yang bagus yang bila bagi duit kepada masjid untuk mengalirkan pula aktiviti masjid yang lain. Siap dah, pelamin pasang siap untuk duduk ambil gambar. Untuk ada pula caterer masjid lagi. Macam tu. Tu belum cerita lagi, di masjid juga dia buatkan ada kawasan lapang, dia buatnya gelanggang sepak takraw. Letakkan 2 meja pingpong. Sebab nak bagi bukannya remaja-remaja lewat. Nak bagi remaja-remaja ni datang, main dekat sana boleh main. Dan bila dia main dekat sana, secara tak langsung, suka tak, dia kena guna fasiliti masjid. Bila guna fasiliti masjid, kita didik dia bagaimana nak hormat duduk dalam masjid. Pastikan memakai pakaian menutup aurat. Boleh sukan, tapi boleh tutup aurat. Hari ni tak ada alasan. Kita tengok macam mana pakai tudung, labuh lagi, sampai ke sini pakai tudung, boleh berlari 100 meter, okey je. Siap boleh pecah rekod lagi. Tak ada masalah. Ustaz Samsul Dewan, dan juga sekolah Ustaz Samsul Dewan yang pertama kalinya jolong-jolong kalinya sampai ke Masjid Seri Aiduna pada malam ini. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya silakan beliau untuk menyampaikan ceramah, biar saya sebutkan sedikit mengenai diri beliau. Nama penuh beliau ialah Samsul Amri bin Ismail. Nama popular Samsul Dewan, dilahirkan pada 3 Ogos 1977. Umur pada tahun ini 43 tahun. Kalau silap, betulkan saya Ustaz. Asal Jempol Negeri Sembilan, tahap pendidikan diploma pentadbiran awam dan ijazah sarjana kuliah undang-undang di Universiti Malaysia. Dia menggunakan pemberontak pendakwah bebas, pengacara, pakar motivasi, ahli politik, personaliti media. Baiklah hadirin sekalian, tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Samsul untuk menyampaikan ceramah pada malam ini yang bertajuk Peranan setiap kalimah dalam mengimarahkan rumah Allah. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, Tuan Trisno bin Sarintana, penghulu kampung Seri Arjuna, Kuching. Bahagia Tuan Usop bin Ali, pengurusi JKKK Kampung Seri Arjuna, Kuching, Merangkap, penasihat Masjid Darul Iman Kampung Seri Arjuna. Yang bahagia Tuan Muhammad Ratno Hermanto bin Haji Sunati, pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Masjid Darul Iman. Yang bahagia Tuan ABD bin Haji Saman Bendahari, ahli-ahli Jawatankuasa Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini bila kita bercerita tentang masjid, kita teringat bagaimana pada satu ketika negara kita diuji dengan datangnya satu penyakit yang diberi nama COVID-19. Tapi ramai yang tak faham nampaknya, COVID-19. Okey, baru faham kan? Jadi makna kata bila datangnya penyakit COVID pada ketika itu,
masjid-masjid dan surau-surau ditutup. Kan tak boleh keluar. Yang boleh datang ke masjid pada ketika itu hanya 4 orang saja. Imam dengan 3 orang AJK buat penggiliran untuk solat di masjid dan surau untuk dihidupkan. Tapi kebanyakannya ditutup. Kan? Dan pada ketika itu ramailah yang kononnya melakarkan perasaan rindunya kepada rumah Allah di dalam media-media sosial. Rindu betul, tak pergi rumah Allah lama dah, tak pergi. Kemudian sampailah pada satu ketika dilonggarkan menjadi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Masa tu dah mula dah boleh pergi masjid, tapi mesti dalam penjarakan tertentu. Malahan untuk solat Jumaat hanya orang yang daftar secara online saja boleh dapat. Ramailah yang daftar online. Dan ramai juga yang share dekat dalam media sosial, alhamdulillah hari ini lulus nak pergi solat Jumaat. Tapi malangnya yang lulus tu ramai tak datang. Tiang tak sedar tu, bila dia tak datang tu dia ambil hak orang. Sebenarnya kita faham bahawasanya pelbagai ganjaran yang besar Allah Ta'ala berikan kan, kepada mereka yang melazimkan dirinya untuk datang ke masjid untuk bersolat jemaah dan sebagainya. Kan? Ganjaran yang besar bagi mereka yang sentiasa hidup berpautkan hati mereka dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawa mereka yang selalu hadir ke masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ni anak siapa ni boleh lari ni? Sukanya dah nangis. Kesian nampak tu. Kakak tu. Tahu dah. Kesian. Tak apa, budak-budak macam tu lah kan. Kalau orang tua yang berlari macam tu, kita halau orang keluar. Biasalah tuan-tuan, budak-budak dia dibudayakan, dilazimkan anak-anak bawa ke masjid. Ada satu surau di Seremban, dia jemput saya ceramah. Namanya Taman Tok Wan. Dan dia katalah kita nak ajak orang muda ramai datang, sebab yang datang kat surau ni pun tinggal atuk-atuk dengan wan-wan saja kat Taman Tok Wan tu. Kan? Jadi sekarang ni malam ni kita seronok tengok ramai budak-budak belia datang kan, anak-anak belia datang. Kalau tidak tu yang belia tak ramai sangat, yang ramai beliau kan. Jadi itu sebabnya penting ganjarannya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-18 bermaksud hanya senya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah siapa yang layak memakmurkan masjid. Allah Ta'ala beritahu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat ini, Syekh Al-Tantawi ketika mentafsirkan ayat ini menjelaskan dalam kitabnya, orang yang mengimarahkan masjid adalah mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang datang seronok datang ke masjid adalah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah. Untuk makluman semua, di satu masjid di Negeri Sembilan, Masjid Felda Palu 14, dia sampai buat satu event, buat satu program anak-anak sekolah rendah yang datang ke masjid untuk solat subuh berjemaah akan diberikan ganjaran duit belanja sekolah RM3 setiap seorang. Ramailah mak ayah bising, pergi masjid. Ayahnya tak pergi. Kemudian nak berkembangkan kepada mak ayah pula, dikembangkan pula dengan satu lagi program imarah masjid, iaitu kepada golongan yang berjaya berjemaah subuh di masjid 40 hari berturut-turut, maka dia layak untuk cabutan bertuah memenangi sebuah skuter. Ada 10 pemenang, makna 10 biji skuter. Macam tu. Dengan syarat 40 kali subuh berturut-turut, tak boleh putus. Alhamdulillah, sambutan menggalakkan. Hadiah orang masjid yang risau.
minta saja daripada YB kawasan. Macam tu. Jadi saya bagi idea je. Macam tu kan. Jadi maka kalau kita tengok dalam hal ni, makna kata orang Islam dan orang-orang mukmin yang beriman, orang yang beriman pada Allah, benar-benar beriman, dia lah yang layak untuk mengimarahkan masjid. Dan begitu juga dengan apa disuruh dilarang dengan petunjuk daripada baginda SAW, melaksanakan tu, datang orang masjid tu dengan penuh keikhlasan. Sebab orang datang ke masjid ni ada macam-macam jenis. Bukan semua orang datang tu ikhlas. Ada orang datang tu sebab nak selfie dengan penceramah tertentu. Sebab malam lain dia tak datang, malam ni tiba-tiba dia datang. Ada tuan-tuan. Ada juga yang memang dia datang. Ada juga yang datang, dia datang sebab apa? Sebab memang dia yakin ada jamuan. Satu. Dia ada macam-macam. Tapi tak salah pun. Kan? Tak salah pun. Sebab kita kena faham, ini rumah Allah, ni bukan rumah kita. Ni rumah Allah. Dan bila orang datang, kita kena bagilah galakan dekat dia, mudah-mudahan. Macam tadilah buat pertandingan tadi, dan cakap, kalau macam tu tak ikhlas lah dia pergi masjid, Ustaz. Betul tak ikhlas, tapi usaha orang masjid. Kenapa dia letak 40 hari berturut-turut? Kenapa? Sebab bila orang dah melazimkan diri dia datang ke masjid, dengan harapan insya-Allah dalam hati tu timbul perasaan seronok datang masjid ni sebenarnya. Tak ada orang datang masjid hati dia kusut, tak ada. Semua tenang aja. Dalam ceramah ni pun boleh nampak dah. Tenang aja. Kalau dia pandang muka penceramah tu daripada mula sampai habis, itu biasa. Tapi kalau sekejap dia pandang, sekejap dia lelap, sekejap dia pandang, sekejap dia lelap, hebat orang. Sebab sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Tapi yang paling hebat, sepanjang ceramah malam ni dia zikir. Mana dia tidur lah, dengan saya tidur-tidur ni. Jangan risau. Saya adalah salah seorang penceramah dalam Malaysia yang sangat memahami kehendak audiens saya. Yang nak tidur, tidur. Kalau dia macam ni, dia duduk, tu step awal nak tidur. Kan? Jadi hati-hati. Jadi makna kata, kita tengok ni, penuh keikhlasan. Ikhlas ni satu ciri yang penting. Kalau kita tengok dalam tajuk mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 ciri nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mau dia main ikut-ikut, tak mau dah. Mesti dengan ilmu. Semayang dengan ilmu, mengaji dengan ilmu. Tengok hari tu tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan kan. Berapa ramai orang yang mengaji? Tak ramai. Sebab yang tak ramai itu pula, yang ramainya dekat luar tu, dekat luar tempat mengaji tu, yang ada jamuan more tu ramai. Kadang-kadang sebab apa? Aku tak pandai, dia kata. Tak pandai tak boleh jadi alasan. Boleh belajar tak? Boleh belajar. Dan bila kita tengok ilmu ni, kadang bila orang mengaji, ada juga mengaji sebab apa? Dia seronok mengaji, tapi dia tak nak belajar. Ada juga baca, merayau bacanya, panjang pendek, dengung, mana nak berhenti, mana nak bertengah, dengan curi nafas lagi, ambil lagi nafas, macam-macam. Itu sebab kena belajar. Ya. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Kenapa kau datang semayang malam ni? YB datang malam ni, takkan aku tak datang, dia kata macam tu. Kenapa datang malam ni? Kan ada ceramah, malam ni mesti ada makan, contoh. Tak ada masalah. Sebab apa? Makan tu pun berkatnya ada. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Niat tu sangat mustahak. Tapi yang nombor 2 tadi tu, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Kita datang semayang dekat sini, tak ada ganjaran pun sebenarnya. Maksud saya tu, tak ada ganjaran dunia. Orang nak cari apa? Ganjaran akhirat. Hanya orang yang rasa dalam hati dia, dia susah dah nak
meninggalkan masjid. Itu sebab 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah SWT yang tak ada naungan selainnya ketika akhirat besok. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni bukan cerita wakil rakyat, Perdana Menteri je, termasuk juga CEO rumah tangga, ketua keluarga, suami, isteri, semua tu juga masuk dalam kategori pemimpin yang adil. Kadang-kadang dengan anak sendiri pun tak adil, dengan isteri pun tak adil kadang-kadang. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi lah tak selera. Macam itulah. Faham? Yang keenam, orang yang memberikan sedekah, tangan kanannya memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya merahsiakan sumbangannya. Kalau macam tu orang yang tunjuk-tunjuk selama ni, yang tunjuk dalam media sosial tu, tak bagus lah ya. Bagus juga. Tu sebabnya kita tengok contohnya Abid Liu tu bila dia bagi sumbangan dekat orang, kita bagi nampak orang ni pula bagi sumbangan dekat orang ni. Kalau dengan niat menjadi contoh yang baik untuk orang lain, maka baik. Jadi kalau kita tak tahu niat orang, jangan tuduh apa-apa. Macam tu je. Kita tak tahu dalam hati orang apa. Kalau kita memberi sumbangan secara terang-terangan dengan memberi contoh yang baik kepada orang lain, maka tu baik bagi kamu. Tapi kalau kamu bagi sumbangan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tanpa pengetahuan orang lain, itu lebih baik bagi kamu. Lagi baik. Yang terbalik di Malaysia ni, kalau bagi sumbangan banyak, cek dia kena besar dinding. Kalau tunjuk ke orang, sumbangan pada masjid, pap 15,000. Dia bagi, tak siap nama, sign sekali. Yang bagi RM1, hamba Allah. Itu masalah dia. Dia terbalik. Terbalik tuan-tuan. Patutnya yang RM1 tu tulis nama. Itu habis ikhlas dah tu. Nampak tak? Kan? Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Jadi, yang ketiga tadi, hatinya terpaut pada masjid. Daripada kampung Arjuna, kampung Sri Arjuna, dia merantau, pergi dia ke Seremban, nak sangat pergi cari Samsul Debat. Sampai je di sana, dia tanya anak dia, sini ada masjid? Masjid mana? Tetap nak solat di masjid. Pergi ke Melaka, cari masjid. Sampai Zoo Melaka, tinggalkan buaya tu sebab nak pergi masjid. Orang sini dia tak heran dengan buaya. Kan? Saya paling terkejut bila nak naik bot tu ada signboard, awas di sini ada buaya. Di Sarawak je jumpa signboard tu. Di Semenanjung tak jumpa signboard tu sebab dah terlalu banyak buaya kat sana. Agaknya. Kan? Jadi mana kata hatinya terpaut pada masjid, hatinya nak datang masjid aja. Kalau ada perasaan macam tu, tahniah diucapkan. Kalau ada perasaan tu jangan pula, tak sangka aku jadi mana aku masuk dalam golongan yang tadi itulah. Oh, tak. Tapi kita kena doa banyak-banyak, ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah dalam hatiku ini ya Allah, agar terusan pergi ke masjid. Kan? Malahan Rasulullah SAW sendiri menceritakan khabar gembira kepada pencinta rumah Allah SWT. Siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah akan sediakan baginya tempat dalam syurga seperti mana dia pergi dan pulang. Macam tu. Makna macam dalam syurga, besok dia akan dapat. Macam mana dia ulang alik hari-hari pergi masjid, macam tu jugalah Allah akan siapkan syurga untuk dia. Kan? Jadi hebat tuan-tuan dan puan. Malahan Nabi pernah sebut, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, mau sahaja aku, makna Nabi pernah bercita-cita, kalau ikutkan hati dia, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid.
Kalau ikutkan hati Nabi, tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Kang dah tak ada kerja lain pula. Imam habis rumah orang dibakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah imam pula kena bakar. Contoh. Tapi tak tunjuk penekanan datang masjid semayang jemaah. Nampak tak? Dan impaknya masjid ini sebenarnya berfungsi mewujudkan pelbagai faedah dan manfaat, sebab masjid hari ini bukan hanya jadi tempat ibadah semata-mata, tapi masjid dijadikan sebagai pusat sehenti, one stop center hari ini, OSC, yang mana di masjid juga ada fungsi-fungsi daripada aspek pembentukan kerohanian. Ada masjid dah siap bilik runding cara, berbincang dengan imam, ada masalah nak diluahkan. Ada satu bilik khas untuk akad nikah. Ada majlis pernikahan buat dekat bilik yang tertentu. Ada setengah masjid siap buat dewannya, bantu. Kalau tidak tu nak sewa dewan mahal. Dekat masjid taklah mahal mana pun. Lagi satu yang bagus, yang bila bagi duit kepada masjid untuk mengalirkan pula aktiviti masjid yang lain. Siap dah, pelamin pasang siap untuk duduk ambil gambar. Contoh. Ada pula caterer masjid lagi. Macam tu. Tu belum cerita lagi, di masjid juga dia buatkan ada kawasan lapang, dia buatnya gelanggang sepak takraw. Letakkan 2 meja pingpong. Sebab nak bagi bukannya remaja-remaja lewat. Nak bagi remaja-remaja ni datang, main dekat sana boleh main. Dan bila dia main dekat sana, secara tak langsung, suka tak, dia kena guna fasiliti masjid. Bila guna fasiliti masjid, kita didik dia bagaimana nak hormat duduk dalam masjid. Pastikan memakai pakaian menutup aurat. Boleh sukan, tapi boleh tutup aurat. Hari ni tak ada alasan. Kita tengok macam mana pakai tudung, labuh lagi, sampai ke sini pakai tudung, boleh berlari 100 meter, okey je. Siap boleh pecah rekod lagi, tak ada masalah. Tengok main basketball tadi, ada orang share dekat media sosial tu, elok yang perempuan main basketball, tak ada masalah pun. Apa halangan lagi nak cakap? Boleh je pakai tight tutup semua. Kalau tidak, mengerah-ngerah bulu kaki. Kan? Alhamdulillah, sebenarnya benda ni boleh dilakukan. Nak tunjukkan Islam ni tak melarang pun, tapi adalah tata caranya. Kan? Jadi menggalakkan orang. Ada pula diwujudkan wifi percuma. Wifi percuma, bukannya budak-budak, setua-tua manusia pun nak wifi sekarang ni. Dia dah ada grup WhatsApp. Kan? Dengan bahasa ringkasannya, akum, walam, katna. Lem ni gita. Lem ni gita. Malam ni pergi ke tak? Gina. Gina semua. Dengar ceramah. Sep ceramah. Siapa ceramah? Semsul debut. Nama aku pada ringkasnya. Kan? Jadi begitu juga ada fungsi ekonomi, pusat rujukan dan khidmat masyarakat. Malahan ada baru-baru ni kita tengok, adalah beberapa orang termasuk di Sabah dan Sarawak. Dia kata dia minat sangat, dia nak sangat masuk Islam. Bila dia nak masuk Islam, maka dia kata dia nak tunggu Samsul Debat datang Islamkan dia. Oh, tak dapat, saya kata macam ni. Saya kata jangan buang masa, terus pergi masjid yang berhampiran. Telefon kawan-kawan, bawa pergi masjid yang berhampiran. Jumpa imam, mengucap cepat. Oh, ni kena bawa ni, prosedur ni kena bawa kat pusat, kena bawa dekat ni pusat dakwah dulu semua. Tak payah, bawa pergi masjid dulu. Pergi masjid dulu, mengucap 2 kalimah syahadah dulu, selamatkan seorang ni dulu. Ya. Abang Adam Kori, tahu Adam Kori? Dragon. Kenal. Oh, Dragon kenal. Okey. Abang Adam Kori, waktu dia nak masuk Islam tu macam mana tau? Dia kata, dia cakap dengan hati dia, kalau betul lah Islam tu benar, tunjukkan aku Muhammad. Dia kata itu. Malam tu dia mimpi. Dia nampak satu susuk tubuh. Memang dia tak dapat, tapi dia tak dapat tengok wajah dia tu sebab cahaya tu kuat betul.
Dan dia yakin itulah Nabi Muhammad. Besok tu dia jaga, dia kejut kawan dia, cepat bawa aku nak masuk Islam ni, dia kata. Kawan dia bawa pergi ke Masjid Jamek kat Kuala Lumpur. Imam tu Islamkan dia. Dia mengucap tu kalimah syahadah depan imam. Dengar kalau ada orang nak masuk Islam, jangan tunggu lama, bawa ke masjid cepat. Ketua kampung, ketua kaum jangan mengelabah. Nak buat apa ni? Relax. Bawa pergi masjid. Bawa pergi masjid, jumpa imam, jumpa mana-mana. Bilal ke pun tak kisah, bawa, duduk mengucap. Ajar dia mengucap tu kalimah syahadah. Kemudian peluklah dia. Kan? Dia dah jadi saudara kita. Kan? Fungsi ekonomi dah ada dah. Masjid-masjid dia buat M-Mart, Masjid Mart. Harga dia luar biasa murah banding di luar. Semua jual. Tepung, gula, susu kambing, Samsul Debat pun dia jual. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu. Maknanya dia jual semua barang-barang keperluan harian. Jadi orang datang masjid tak payah dah sibuk. Alamak ni balik ni nak pergi pasar raya ni, tak payah. Sebab masjid punya pun ada. Ada koperasi. Khairat kematian, urusan kematian ni penting. Itu sebab ada hamba Allah, dia boleh wakafkan tu. Dia beli tanah di Negeri Sembilan. Dia beli tanah, satu tanah dia beli. Dia niat nak wakafkan untuk ayah dia. Harga tanah 5 juta. Harga tanah 5 juta. Kos bina masjid 50 juta. Lepas tu masih dia beli tanah tu, baru ditinggal. Alang-alang lupa pula saya. Ada tak tanah lain? Saya nak wakafkan untuk saya pula. Bayangkan. Dia beli lagi satu tanah 6.5 juta. Yang mana kos pembinaannya 100 juta. Dan bila dia buat masjid tu memang cantik. Dan yang bagusnya dia bukan hanya buat masjid siap satu petak. Kalau dia mati besok, dia kata kebumikan dia dekat situ. Macam steady tak steady. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Dia dahlah kaya, tapi dia siap booking lubang kubur dia. Pengurusi khairat kematian dekat sini pun belum tentu lagi booking lubang kubur. Kan? Saya bukan cakap orang sini, tempat lain. Bukan cakap tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Ada? Tolong simpankan satu lubang untuk saya. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Itu sebabnya waktu saya bekerja dulu jadi penasihat undang-undang, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan masa tu bincang, kita letak syarat kepada pemaju-pemaju perumahan, bila dia buat rumah, dia mesti reservekan. Selama ni asyik reserve tanah lapang aja. Dia mesti reservekan tanah kubur sekali. Dia sibuk buat tempat orang hidupnya, tempat orang mati dia tak siapkan. Dan kalau dia tak boleh siapkan tanah kubur tu, dia kena bayar sejumlah wang pampasan kepada kerajaan negeri, supaya kerajaan negeri akan tebus mana-mana tanah untuk jadikan sebagai tanah kubur. Macam tu. Kena buat. Tuan-tuan tengoklah, kritikal lah tanah kubur ni. Tengok. Itu sebabnya. Lepas tu belum cerita lagi, tanah kubur tu berebut pula. Masjid ni punya jaga, orang ni jaga. Tak, masjid ni nak jaga. Tak. Orang ni, dia bukan kawasan sini, tak boleh tanam sini, tanam tempat lain. Apa sudah, macam mana pula? Sudahnya, lalukanlah kat sungai tu. Kau ada buaya-buaya nak ambil-ambil lah, kata. Takkan macam tu, kan? Itu sebabnya, kan? Penting. Fungsi masjid ni besar. Fungsi ekonomi, kan? Bagi penerangan. Dekat dalam masjid ni, kita buat ceramah ni bagus. Kita buat ceramah ni, ceramah kitab fiqh, kita baca tentang syariat, kita belajar tentang Quran Sunnah, ilmu hadis, bagus semua. Tambah juga tentang isu-isu semasa. Contohnya, panggil penceramah untuk terangkan tentang isu transgender, beritahu apa masalahnya, apa kesannya pada masyarakat. Tu panggil pula eksekutif halal, cerita tentang halal haram makan ni. Hari-hari telan macam-macam. Kau tahu tak, dengarnya ada babi tau kat situ. Biarlah babi-babi lah, janji sedap. Ada je kat situ. Ada tuan-tuan. Yang food hunter ni tak boleh tengok viral, semua nak makan situ. Viral nak makan sini, tak pernah tanya halal tak tu. Kadang tak tanya pun. Mana? Tak apa, tak tahu tak apa, makan aja. Ada pula macam tu. Ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Maknanya wajib pastikan halal. Bukan hanya main tadah saja, kan?
Dan begitu juga dia juga adalah merupakan institusi sosial yang mana menjadi benteng terakhir untuk perpaduan umat Islam. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia amal Islam, selagi mana dia faham Islam, selagi mana dia amalkan cara hidup Islam, maka wajib baik dengan dia. Itu je lah. Itu je Nabi ajar. Lain pada tu Nabi tak ajar. Dia bukan parti sama dengan kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Dia Jawa ke tak sama macam kau. Dia tak Jawa kan, dia Bugis, kau jangan baik dengan dia. Pun Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Nabi ajar kita suruh baik dengan semua. Malahan dengan Yahudi pun Nabi buat baik. Cuba fikir. Sepatutnya Islam ni bagi contoh yang baik. Tapi masalahnya, itulah satu-satunya doa Nabi yang masih belum makbul sampai hari ini, iaitu nakkan umat Islam ni berbaik-baik. Itulah yang paling belum lagi. Berpecah-pecah makin teruk, tuan-tuan. Ya. Dia bukan camah politik ke, bukan. Tapi makna nak beritahu tentang pentingnya persatuan, kesatuan umat Islam. Itu sebabnya di masjidlah tempatnya. Kita tahu kan tentang macam mana umat Islam satu dengan yang lain ni bersaudara, kita tahu. Bila tanya tentang konsep kejiran, Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi bilang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya tak baik dengan jiran, tak beriman orang tu. Nak tahu beriman tak beriman, suruhlah ni budak-budak yang buat banci tu pergi survey jiran-jiran ni. Dia suka takkan kita? Aku okey dengan jiran aku. Kau sendiri cakap. Kau tak tanya jiran tu lagi, dia macam mana? Saya memang menyampah sikit dengan dia tu. Kenapa pula? Kalau basuh apa? Kalau dia basuh kereta, airnya menjadi air sabun tu semua pergi kat rumah saya. Nampak? Ada. Lepas tu dia ni dia tanam pokok besar-besar. Lepas tu daun kering semua pergi kat rumah saya. Dah lah buah mangga tu sebiji pun tak bagi. Dia kata nampak. Kita nampak benda tu macam biasa je kan. Lepas tu bakar sampah, asap dia semua ke rumah. Pening kepala saya. Hari-hari bakar sampah. Tak mana datang sampahnya. Saya pernah masa saya bekerja dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya menghadapi masalah. Ada satu jiran tetangga ni, dia bela anjing. Dia bela anjing 40 ekor dalam rumah dia. Kawasan tu kawasan Melayu lah. Kawasan Melayu. 40 ekor. Dia jenis ni pencinta haiwan. Binatang-binatang yang ada, yang anjing liar ni semua dia ambil, dia bela. Rumah teres. Bukan rumah teres tengah pula tu. Disebabkan dia bela anjing ni, 2 rumah kanan kosong, 2 rumah kiri kosong. Orang tak sanggup duduk. Setiap petang dia bawa anjing-anjing ni pergi kat taman permainan kanak-kanak. Dia lepaskan anjing dekat situ. Budak-budak tak boleh main. Masa tu saya lah jadi pengarah undang. Saya jadi pegawai undang. Bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah, minta satu perintah kacau ganggu. Minta perintah kacau ganggu, maka mahkamah arahkan supaya kacau ganggu ni dihapuskan. Bagi tempoh dekat dia dalam tempoh 14 hari untuk clearkan anjing pada rumah. Kalau tidak, dia akan ambil satu perintah termesti, iaitu akan datangnya unit penguatkuasa, datang untuk tembak anjing tu sekor-sekor. Jadi sekarang ni dia pun suruh, dia pun balik. Bila balik, dia bawa pula anjing ni pergi tempat lain, taman yang lain. Dah penduduk taman sana bising, bergaduh-gaduh, dia bawa balik semula ke rumah tu. Dia bawa balik semula ke rumah tu, maka kita pun minta lah pada mahkamah court order. Mahkamah pun arahkan supaya laksanakan perintah tu, pergi tembak. Masa tu dia sempat bawa lari berapa ekor anjing, tinggal dalam 10-11 ekor. Tembaklah tu. Esok tu keluarlah muka saya dengan muka bos saya sebagai pembunuh anjing. Tiba-tiba datanglah Persatuan Pencinta Haiwan tu ke pejabat. Dia kata, dia cakap, kita sebenarnya kalau boleh jangan bertindak ganas dengan haiwan.
Kita perlu ada sifat berperi kehaiwanan. Ada sifat tu sekali. Ada ke benda tu sekali? Jadi sebenarnya bukannya kita nak tembak pun. Tu sebabnya akur, tempat duduk. Kalau kau betul-betul sayang, cari satu tanah. Nak bela sangat, kan? Jaga. Bukan tak boleh. Ada satu hamba Allah ni, ada satu orang ni, manusia ni, dia beli satu rumah banglo dekat kawasan hutan. Dalam tu dia letak 3-4 ekor anjing tu. Dia letak dalam rumah banglo tu, tak ada orang duduk, memang anjing dia saja. Makanan semua dia hantar, ada orang hantar lah. Dahsyat tak dahsyat? Lepas tu ada jiran mengadu, anjing ni menyalak bising. Apa dia buat? Dia pergi buat operate buang ni, anak tekak anjing tu. Ya Allah, saya kata senyap anjing tu. Macam-macam tuan-tuan sekarang ni. Itu sebab saya kata. Tapi bukan itulah ceritanya. Tapi nak tunjuk ni masyarakat ni benteng. Tu sebabnya kenapa masjid ni benteng, sebab orang datang semua elok, tak ada pun tengok. Malam ni ceramah kan, dia kata muslimin muslimat dia jemput hadir. Ada dia cakap hanya golongan T20 je boleh datang, tak ada kan? Tak ada, semua boleh datang. Semua boleh datang dengan ceramah. Betul tak? Imam bila baca doa, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua, yang tak datang pun dapat doa sekali. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah pada diri aku dan jemaah yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi matilah. Tak ada. Tak ada. Doa untuk semua. Tu sebab orang yang tak datang masjid jangan sombong. Orang tak datang masjid jangan sombong. Aku tak datang masjid, aku hidup aku lagi senang daripada jaga masjid tu. Jangan sombong. Barangkali kamu tu senang sebab doa dalam masjid ni. Semua yang imam, yang makmum kadang bukan faham kan? Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Yang amin ya Allah tu dalam hati, cepatlah imam oi. Contohlah. Ya tuan-tuan. Tu sebabnya kadang-kadang kita tengok tu yang kita cerita pasal kenduri tahlil dengan kenduri tahlil arwah ni kan. Ada orang yang salah hari bulan ni sibuk kata. Siapa buat tahlil semua neraka. Ya Allahu Akbar. Kita buat kenduri tahlil. Buat kenduri tahlil dia kata apa? Tak patut buat sebab apa? Menyusahkan tuan rumah. Siapa suruh susahkan tuan rumah? Tuan rumah yang nak masak. Dua pahala yang paling besar sekali dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Memang betul. Tapi kalau tak mampu buat, jangan buat. Panggil aja orang masjid buat tahlil, tapi kami tak siapkan makan. Okey je. Ingat imam tak datang. Imam datang. Kadang-kadang imam yang syorkan, tak apalah, tak payah susah-susah. Buat kat masjid aja. Benar, betul, boleh buat. Siapa kata mesti macam ni? Kepala lembu mesti ada seekor. Ada tak? Kemudian sup ekor mesti siapkan ni. Nasi goreng, kawan-kawannya nasi goreng jantan. Nasi goreng jantan maknanya ada telur. Ada sebut macam tu? Tak ada pun. Tak ada. Jangan buat fitnah. Kan? Kita ni, kalau kita buat tahlil pun, kita zikir. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak zikir. Kalau tak sebab tahlil, kat rumah belum tentu zikir banyak macam tu. Kalau tuan-tuan nak belajar zikir panjang, datang lagi 9. Kenduri tahlil tu dah hilang-hilang lutut baru doa. Iya, pergilah kat pondok Syekh Murtada tu, pergi tengok. Zikir panjang-panjang. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Semua 30 tu. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Yang last sekali, afdhalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali. Tu yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah. Seorang tu dah tinggi dah. Yang seorang tu dah panik dah tu. Tapi betul, kalau tak sebab tu belum tentu lagi kat rumah buat banyak macam tu.
Dia hujung tu la ilaha illallah al-fatihah. Lagu. Kata arwah Syekh Murtada dulu, arwah Mufti di Sembilan dulu, zikir dia panjang, barulah berbaloi lauk kat dapur tu. Ini masak udang galah, zikir-zikir dia. La ilaha illallah 30 kali, la ilaha 33 kali, la ilaha illallah al-fatihah. Yang belakangnya akan macam mana kan? Datang masjid kan? Malah masjid juga adalah pusat bantuan. Kalau kita tengok masa PKP hari itu kan, masjid banyak jadi pusat untuk bagikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Orang susah datang masjid, kita pun buat apa nama tu, gerobok rezeki. Ada orang hantar gula, hantar tepung, hantar beras, hantar macam-macam. Saya pun sendiri hari tu masa nak pergi kan, kita berkata keluarga boleh keluar beli barang dapur, boleh pergi. Nak beli barang dapur tu sampai kat roadblock tu, kesian tengok polis tu. Kesian betul. Berpanasnya, ya Allah, kesian. Berapa orang ni? Ada 5 orang ustaz. Oh iyalah. Okey, saya gerak dulu ya. Okey, baiklah ustaz, pergi. Sampai kat pasar raya tu belilah. Dah beli barang, saya bungkuskanlah nasi ayam 5 bungkus. Sampai dekat situ, balik dah ada 8 orang pula. Sudah. Dia baru nak tukar shift. Sudah, sebab salah pula lah. Bagi pandai-pandai lah Syekh, aku tengok tadi 5, tak tahu dah bertambah pula kan. Ya. Polis ni pun ada yang faham. Ada tu siap bagi toilet mobile toilet tu, yang toilet bergerak tu, kesian dia orang jaga. Kita masa tu punya tension ni. Dengan ini diumumkan bahawa perintah kawalan pergerakan dilanjutkan. Kita maksudnya lanjut lagi kita marah kan. Kau tak tahu polis tu pun pening kepala jaga roadblock kan. Tu belum cerita lagi yang ikut jalan dalam tu dengan bangganya, alhamdulillah dapat lepas roadblock kan. Itulah dia macam tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok dalam bab masjid ini, pentingnya kita faham masjid ni lah umat Islam akan menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa. Itu sebabnya sebut salah satu daripada kesempurnaan ibadah tadi, ikhlas. Ikhlas ni kita buat, kita tak mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan manusia, tak ada. Yang kita harapkan hanya dari Allah saja. Siapa yang ada masalah kadang-kadang kan, ya Allah, apalah macam mana nak selesai masalah ni, tapi datang masjid insya-Allah jumpa masalah, jumpa jawapan untuk masalah tu. Lepas tu kita salam kan, kita dah habis semayang tu, dah habis doa, walhamdulillahalamin, kita sallallahu ala Muhammad, salam terjumpa. Jumpa kau yang kawan ni, dia boleh tolong selesaikan masalah kita. Nak tanya kau sikit lah, apa pandangan kau? Kawan ni rupanya bekerja dekat IWK. Masalah dia, jamban dia dah tersumbat seminggu, terapung, berenang-renang ke tepian. Macam tu. Jadi dia jumpa kawan ni, kecil punya hal lah, nanti aku tolong. Contohlah, ada perkhidmatan pembentungan, dia boleh bantu. Kadang kita nampak masalah tu kecil dekat kita, tapi besar dekat orang lain. Itu je kan? Itu sebabnya kalau kita tengok penyucian jiwa dan ketenangan jiwa bila kita ikhlas, salah satunya adalah ada majlis-majlis yang bermanfaat. Ya? Dan kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, lelaki yang tidak dilalaikan pula oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari di mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Selain daripada fungsi ibadah ini, dia juga ada fungsi sosial, percampuran pergaulan masyarakat. Tak kira taraf, tak kira apa latar belakang, semua boleh baik. Ada yang Jawa, ada yang Bugis, ada yang keturunan dayang-dayang pun ada keturunan awang pun ada. Macam Syamsul Debat, ayahnya Minang, maknya Jawa.
Itu sebab muka saya ni ada macam Pan Asia. Jawa campur Minang, jadilah Janang, bantai lah kan. Tapi kita bercampur, sama aja, sama. Kan? Saya pakai baju kuning pun dah kena tegur dah tadi. Kuning malah hari ni kan. Macam mana? Kan kebetulan. Tak ada apa pun. Bukannya saya ni ada darah raja, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tetapi kita ni sama je. Sama je di sisi Allah. Ya? Dan kalau kita baca khutbah terakhir Nabi, Nabi kata apa? Sesungguhnya umat Islam dengan umat Islam yang lain ni sama. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Macam baru-baru ni kita melaksanakan, macam hari ni pun masih lagi dalam hari tasyrik kan, kita menyertai ibadah korban. Masjid ni berapa ekor? Berapa? 3 ekor. Semuanya sapi. Semua sapi. Ada wartawan tanya saya hari tu. Wartawan daripada majalah Nona. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Sekarang ni lembu dah kurang. Saya kata banyak tepi-tepi jalan tu, saya kata. Tak, maksudnya lembu korban. Dia kata kat masjid dah kurang dah orang buat korban. Saya kata bukannya masjid kurang buat korban. Bukannya kurang buat korban tu maksudnya orang tak sertai korban. Sebab sekarang ni trend masyarakat sekarang, taman-taman perumahan baru banyak naik. Bila taman perumahan baru banyak naik, mereka sibuk buat surau masing-masing. Bila dah ada surau masing-masing, kadang-kadang di surau tu pun buat korban dah. Jadi itu tidak bermakna umat Islam yang menyertai korban tak ramai. Malahan lembu sekarang ni berebut. Jangan main-main. Lembu tu menggigil dalam kandang tu. Ramai orang nak sertai korban. Tapi di sini masih harganya okey lagi, saya nampak. Ada yang berapa harga sini? 8,000 seekor. Maknanya satu bahagian 700, 1,000 lebih pun ada. La ilaha illallah. Mahal jugalah. Di Semenanjung kebanyakannya 800 ke 850 satu bahagian. Hari tu di Limbang murah kebau. Sebab dia susah nak jumpa lembu. Dekat roundabout itu ada satu tugu gambar kebau. Nak tunjuk berapa banyaknya kebau kat sana. Dia kata lembu kena import, dia kata. Sapi kena import. Tapi kebau lebih murah. Saya masuk satu bahagian, satu ekor itu baru 5,500 ekor kebau. Murah lah. Tapi yalah, tak kisah. Tapi orang yang menyertai korban, mana ada faedah dunia? Dia cakap dengan saya, apa faedah dunia korban? Tak ada. Yang mungkin dapat faedah dunia sikit, mungkin dapat orang yang jual kebau dengan lembu. Tapi kita yang beli dapat apa? Kan? Paling kuat lah kalau orang nak faedah dunia tu, orang nak tunjuk dalam media sosial, itulah faedah dunia. Alhamdulillah, selesai juga ibadah korban hari ini. Saya telah menyumbangkan seekor kerbau kepada masjid ini. Kawado. Ajar betul. Dia siap ayat ujung tu kawado tu. Kan? Sama sekali daging dan darah tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan dan ketakwaan. Itu yang sebenar-benarnya. Kan? Kalau tak mampu masuk satu bahagian, ambil seekor. Macam tu. Jangan tak masuk. Macam inilah, tak mampu ambil seekor, ambil satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, kau datang ke masjid, kau tolong lapah-lapah. Tak mampu lapah, tolong timbang daging. Tak mampu timbang, tolong packing kan. Tak mampu, ambil yang packing tu, hantar ke rumah orang yang memerlukan. Tak juga mampu, kau beratur ambil bahagian kau berambus dah balik. Payah sangat. Payah sangat. Orang ikutlah kemampuan masing-masing. Kan? Payah betul. Kan? Masuklah bahagian. Rugi. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tau. Ikut amalan masing-masing. Masa tu hina betul kita. Ada yang naik tunggangan. Mana yang naik satu, yang ambil satu bahagian tu mungkin tunggangan ni tak sempurna lah. Nak bahagian tu je kau tunggang, agaknya lah.
Gelak orang perempuan. Betul lah kan. Kalau yang kambing, kambing lah. Tapi masa tu kita akan tahu betapa bermaknanya tunggangan tu. Dan kalau kita nak tahu, orang yang tak masuk tu pula ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang merangkak, malahan yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Muka dekat bawah, kaki ke atas. Kita jalan kaki ayam pun teruk dah rasa. Bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal aja. Ini tajuk lain ni. Nak tahu sambungannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV tak kan? Itu tajuk lain lah. Tapi nak beritahu hari akhirat ni, nak membezakan tu orang datang masjid. Puaslah buat pengumuman kepada siapa yang berhasrat nak menyertai ibadah korban, datanglah segera daftar. InsyaAllah kita menerima bayaran ansuran. Sampai bayaran ansuran tanpa faedah. Kan? Tak mampu Ustaz, tak mampu. Macam mana tak mampu? Astro full package. Kau bayar RM250 sebulan. Kalau kata 1,000 lebih pun tadi, 5 bulan settle. Astro boleh bayar. Top up internet. Hari-hari top up internet. Nak tengok YouTube. Iya tuan-tuan dan muslimin. Itu sebabnya kita fikir balik ayat tak mampu. Sebab Nabi kata, barang siapa yang diberikan kelapangan, diberikan kemampuan untuk menyertai ibadah korban, tapi dia tidak menyertainya, maka usahlah dia hampir kepada tempat solat kami. Nabi sebut bagi penekanan. Benda lain kau boleh buat, tukar sport rim tiap-tiap bulan. Hisap rokok, cuba tengok berapa banyak rokok sekotak tu berapa. Kau main lagi. Harga rokok tu pernah naik melambung dah. Satu kotak tu berapa? Yang Dunhill 20 tu berapa? Berapa? 17-40 sen. Siap 40 sen tu mana? 17-40 sen. Biasanya tahan berapa lama? Sehari kau. Ada seorang kawan saya, dia jenis rokok tu bersambung tu. Habis tu masuk bakar. Habis tu sambung. Satu hari dua kotak. Satu hari 2 kotak. Bayangkan 17-40 sen kali 2. RM35 sehari. Seminggu berapa? 70, 140, 200. Bayangkan berapa ratus seminggu tau. Contohnya, saya jumpa di Pulau Pinang, Masjid Simpang 4. Simpang 4 Pulau Pinang sebelum masuk jambatan kedua. Dekat dinding tu ada signboard, ada tulisan dekat dinding tu. Fatwa pengharaman rokok. Zab, dalilnya ayat Quran, hadis. Yang best tu seorang pakcik tu dia baca sambil hisap rokok. Itu yang aku tak tahan betul. Dia boleh baca sambil relax dia baca. Aduh. Nah, itu cakap orang Malaysia ni kau jangan main-main. Dia Malaysia boleh. Kau tak tahu. Pening kembali tuan. Kan? Jadi sejarah mencatatkan bahawa peranan telah dimainkan oleh masjid pada zaman Nabi ialah menjadi tempat motivasi dan komunikasi. Kan? Dan kalau kita tengok siapa sahaja dalam satu ayat, bagaimana dalam satu hadis, siapa sahaja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah akan menyediakan untuknya jamuan dari dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Cara terbaik nak ajak orang ramai marahkan masjid selain daripada kuliah-kuliah ialah pemimpin-pemimpin masyarakat turut sama mengimarahkan masjid. Semua pemimpin kena datang. Kepimpinan melalui tauladan. Datang maka orang lain pun ikut. Bukan hanya pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk juga CEO rumah tangga. Suami datang bawa isteri dengan anak-anak datang. Macam budak-budak ni kan, yang budak-budak kecil ni, alhamdulillah dia datang. Biasakan dia datang ke masjid. Nanti bila dah besar dia tak rasa pelik datang masjid. Ini kadang-kadang bila dia datang masjid, kita marah dia. Apa main-main ni? Pergi balik.
Menyibuk aja sampai ketua budak tu tak datang masjid. Sebab kena halau. Tu sebab dekat rumah pun kena pandai. Ayah tengah semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anak tu panjat. Dah macam ni dah bapak ni. Aduh, budak ni. Maka ibunya ambil, tarik, nak solat kan. Cuba tengok macam mana ayah solat, cuba buat. Pandai macam tu lah anak mama. Contoh. Ini nak pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu. Waktu semayang je main jauh. Sebab dia budak, kita kena faham. Lain lah kalau waktu ayah dia semayang, mak dia yang panjat. Itu memang patut kau halaukan jauh. Tak faham bahasa namanya orang tua tu. Faham? Macam tu. Ya tuan-tuan. Budak-budak ni kita kena pandai ambil ni. Nak ambil hati dia, nak pandai nak attunekan dia. Mengaji nak, nanti besok kalau nanti ayah dah tak ada, siapa lagi lah yang nak mengaji, bacakan Quran tu, nak bacakan, nak doakan ayah. Yelah, dia dengar pasal kematian dia, lembut hati dia. Betul. Tu sebab kita kena buat. Datang masjid, ajar. Datang masjid pakai pakaian yang kemas. Kalau boleh jangan pakai baju yang anak-anak muda. Datang semayang jangan pakai yang banyak tulisan. Mengganggu khusyuk solat orang belakang. Kat belakang tu ditulis kelas 5 merah. Dia letakkan nama dalam kelas tu. Ali, Ahmad, Ana, Azman, semua ada. Leman, semua ada. Yang kawan tu semayang, Allahu Akbar, dia baca kelas 5 merah. Lah, tipah pun dalam kelas ni juga. Lepas tu rukuk Allah Akbar pula habis baca lagi. Itu semua kan. Lepas tu pakai wangi-wangian, kan, wangi-wangian. Macam-macam lah kan. Jadi kita ni kalau tengok maksud rumah Allah dalam bahasa Arab disebut sebagai Baitullah, baik diartikan sebagai bermalam, menginap dan berdiam. Secara bahasa, Baitullah itu diartikan rumah Allah. Bila masjid dikatakan rumah Allah, apakah kemudiannya Allah menginap atau bermalam di masjid? Bukan. Rumah Allah itu bukan kemudiannya Allah punya rumah untuk ditempati, atau Allah duduk-duduk berdiam bermalam, apatah lagi tinggal di dalam rumah. Kerana Allah tidak menempati masjid-masjid, kerana Allah tidak memerlukan tempat tinggal, maka mustahil bagi Allah menempati makhluknya. Mengapa masjid disebut dengan rumah Allah? Penyebutan rumah Allah Baitullah tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi masjid-masjid di muka bumi juga disebut sebagai Baitullah. Dan pendapat ulama, Baitullah itu pun juga tidak dikhususkan kepada Kaabah saja, tetapi sesuatu yang mengelilingi Masjidil Haram yang dijadikan tempat ibadah sebagaimana firman Allah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf dan rukuk dan yang sujud. Maknanya keliling Kaabah itu juga adalah merupakan tempat yang dikatakan sebagai masjid, sebagai rumah Allah. Makna kata seluruh masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah dapat digambarkan sebagai dua hal. Yang pendapat pertama, kerana masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah itu sendiri adalah bima hiya ibadah, iaitu tempat hadirnya yang disembah ma'bud dan tempat persaksian diri kepadanya. Dan begitu juga makna kedua, masjid adalah rumah Allah dari erti linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip atau sama dengan bangunan-bangunan lainnya, seperti mana nampak macam bentuk rumah, tapi rumah itu adalah rumah Allah. Makna kata rumah Allah ni tidak hanya di Baitullah, tapi juga termasuklah dekat kampung Sri Arjuna. Kampung Sri Arjuna ni juga, masjid ni juga adalah merupakan rumah Allah. Tu sebab kalau orang tu datang, jangan kita sound dia. Hai, tiba-tiba datang pahal, kita cakap dia. Kita cakap dia seronok tengok kau datang. Janganlah malam ni je datang, datanglah selalu. Sebab orang kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang masjid, maknanya nak kenduri.
Ada kemungkinan nak kenduri. Kadang-kadang dah lah datang nak kenduri, dia siap tanya tu, imam mana imam? Imam mana imam? Yang dia tanya imam. Tak kecil hati imam tu. Imam mana imam? Ni lah imam. Oh, minta maaf lah, tak perasan tuan imam. Imam pun cakap lagi, selama ni semayang kat mana? Sinilah. Macam mana kau tak perasan imam? Dah imam semayang pandang depan, dah salah imam pula pandang depan. Wah, kacau ni kan. Ya tuan-tuan. Mana tuan-tuan nak? Mati tengah sujud ke atau mati tengah karaoke? Mana nak? Tahu tak apa. Tapi kalau mati tengah sujud ni janganlah imam. Imam sujud Allahu Akbar. Selesai imam. Alhamdulillah rezekilah imam, tetapi makmumnya sengsara. Aduh, lamanya sujud. Aduh, lengoh. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah lengoh belakang saya cakap tu. Lama sujud. Kawan sebelah tu cakap, dalam semayang tak boleh cakap. Orang yang sebelah tu terdengar, nasib baik aku tak cakap. Wahal sama bercakapnya. Sudahnya dia lepas tu si imam tumbang rezeki imam. Masa tu bahagialah orang perempuan kalau suaminya mati tengah sujud. Ya Allah, suami saya meninggal tengah sujud. Allahu Akbar. Siapalah nak ganti ni apa? Ganti fikir. Betul. Ada seorang di masjid di Bangi, Bandar Baru Bangi, meninggal dunia waktu tengah solat. Saya tak pasti, bukan tengah sujud, tengah duduk antara dua sujud meninggal. Semua orang semak. Dia kerja mana? Ingat dia dah pencen. Ingat kan dia pencen pejabat agama? Ingat pencen pejabat mufti? Ingat kan dia JK masjid? Wallahualam lah. Tapi dia pencen apa? Pencen postman. Gelak pula budak ni. Kau ni tak kena punchline kau gelak ni. Tak. Pencen postman. Bila pencen postman, jadi salah seorang imam masjid negeri di Negeri Sembilan kenal dengan jiran kepada hamba Allah yang meninggal ni. Tanyalah. Tanya cerita yang meninggal ni. Rupa-rupanya cara hidup dia. Setiap hari lepas pencen tu, hidup dia Quran aja. Waktu dia duduk, waktu nak dekat depan TV dengan anak dia kan, dia akan ambil satu Quran dekat tepi tu, ambil, dia akan baca sambil anak dia tu tengok TV tu. Dekat meja makan, sebelum isteri hidang makan, ada satu Quran kecil lagi, ambil baca sebelum siap hidang. Dalam bilik tidur, atas kepala ada Quran, ambil baca. Sama macam kita kan, sebelum tidur boleh kan, sama. Ada harapan tu. Sebelum tidur, sebelum ni, sikit-sikit. Dalam phone tu ada Quran. Itu ada yang tanya, Ustaz, boleh tak phone tu kalau kita dah install Quran, kita buat masuk dalam toilet? Boleh ke tak? Cubalah tinggalkan kat luar. Kan yang jenis iPhone ke apa ke, yang Samsung yang apa tu, yang mahal tu, Samsung. Letak kat luar. Duduk kat luar sebab ada Quran. Tinggal luar, masuk semaya, masuk buang air, keluar tengok ada lagi tak telefon tu. Boleh ke tak? Boleh, cuma jangan kau mengaji dalam bilik air tu. Kalau kau mengaji dalam bilik air tu, Tuhan marah, setan pun marah. Yang Allah marah ni kenapa? Kau tak ada tempat lain yang elok lagi ke kau nak mengaji? Tengah menyangkung tu kau mengaji buat apa? Setan pun marah. Tempat aku lepak pun kau nak ngaji dia. Boleh ke? Memang boleh bawa Quran tu, boleh. Jangan kau play pun dalam bilik air tu.
Kalau tak boleh, budak tahfiz tu tak boleh buang air dalam tu. Budak tahfiz tu Quran dalam kepala. Kalau tak boleh kencing kat sini, kena pergi padang tu. Tak ada kan macam tu. Kan? Macam itulah. Ada orang tanya. Jadi, penamaan masjid dengan Baitullah ini kerana bangunan mirip dengan rumah serta tempat dikhususkan untuk beribadah kepada Allah dengan sifat takwa akan mengangkat darjat dan kemuliaan. Dan kalau kita tengok, bila asas pembinaan masjid itu adalah takwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa dan dari mula wujudnya sudah sepatutnya kau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah At-Taubah ayat 108. Maknanya dalam masjid ni adalah merupakan dibina dengan ketakwaan. Masjid Quba, kan, Masjid Quba, Allah Ta'ala tunjukkan dekat kita hebatnya Masjid Quba ni, yang mana Nabi bina dengan tulang pak kerat Nabi sendiri bersama dengan Saidina Abu Bakar masa tu. Bina bukan senang tuan-tuan dan puan. Tapi hari ni kita pergi Masjid Quba dah lawa sangat dah cantik betul, kan? Cantik betul, selesa, kan? Peringatan Allah SWT kepada kita tentang usaha pembinaan masjid, iaitu dibina atas dasar takwa, dan satu lagi dibina atas dasar tepi jurang. Firman Allah SWT, maka adakah orang yang membangunkan masjid didirikan atas dasar takwa pada Allah untuk mencari keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid didirikan di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan membangunkannya ke dalam api neraka? Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Surah At-Taubah ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah memerintahkan umat Islam supaya membina masjid atas dasar asas takwa kepadanya dan bukan kerana benda lain. Kan? Dan kadang-kadang bukan kerana untuk meruntuhkan dan memecah belahkan perbatuan ummah. Itu yang berlaku sekarang di Kemboja. Di Kemboja, ramai sangat orang sumbang nak bantu orang Islam kat sana. Sampaikan mufti negara Kemboja kata, cukup-cukuplah bina masjid. Sebab terlampau banyak orang sumbangkan masjid dan surau kat sana. Akhirnya bila dah terlampau banyak masjid dan surau, mereka berpecah-pecah. Bayangkan. Berpecah-pecah betul. Jadi itu yang kita tak nak, kan? Jadi maknanya biar niat kita untuk menyatukan, bukan untuk memecah belahkan. Jadi kalau nak bagi bantuan, pergi jumpa mufti negara Kemboja, cakap, kami nak bagi bantuan ni. Apa bantuan yang diperlukan? Kalau duit, duitlah. Macam itu, dan sekali saya pergi tu dengan grup pergi tu bersama dengan Yayasan Dakwah Islamiah Yadim tu, pergi, yang diorang perlukan adalah sejumlah dana nak bantu. Ada anak-anak dekat kampung ni, dia nak mengaji. Bayangan dia mengaji duduk atas tanah dekat bawah garaj kereta, pegang macam ni je Quran. Jadi kita pun sponsor, kumpul-kumpul duit. Orang Malaysia ni alhamdulillah pemurah, dapat beli meja, dapat beli kursi supaya dapat belajar dengan sempurna dekat situ. Di sana dia bukan hanya miskin harta saja, tapi mereka juga miskin agama. Melayu campa dekat sana, kata orang sana lah, dia ada campa ni, ada yang cam 5, ada yang cam 7. Cam 5 tu macam kita semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang sekali sehari, 7 kali seminggu. Tu yang cam 7 tu. Jadi itu sebabnya antara usaha ni, sebab dia nak panggil guru-guru daripada luar, dia tak mampu. Apa dia buat? Anak-anak kecil macam ni dia hantar ke pondok-pondok di Malaysia untuk belajar agama. Nanti bila dah umur 16-17 tahun, balik semula ke Kemboja untuk mengajar dekat sana. Itulah cara yang dia buat. Jadi sabda Rasulullah SAW, sesiapa membina sebuah masjid kerana Allah walau sebesar kandang unggas, maka Allah akan membina baginya rumah di syurga. Kita buat masjid walaupun kecil, itu sebabnya saya pesan dekat semua. Kadang-kadang kita buat rumah, kita beli rumah, kita terlupa khaskan satu tempat untuk solat. Kadang-kadang sebenarnya penting buat satu bilik khas untuk solat. Kadang-kadang nak tempat sembahyang boleh, mana? Boleh, sana boleh, sini boleh, situ boleh. Kiblat sini. Kita ambil ringan. Tu kadang-kadang kita tengok reka bentuk rumah yang dijual, kalau perasan, ni bilik ni dia dah siap lekuk dah. Ini lekuk ni nak letak wardrobe, letak almari. Ini kepala katil. Akhirnya tempat solat depan toilet. Kalau kita perasan lah,
Jadi bila apa salahnya kalau satu bilik kita khaskan untuk solat? Jadi bila nak solat tu malam tu bangun, nak pergi solat lah sekejap. Jadi kita pun berjalan pergi menuju bilik solat tu, setiap langkah tu Allah kira pahala. Walaupun hanya 10 langkah. Nampak tak? Buatlah. Tuan-tuan jangan lupa tau, buat tempat solat sekali. Belanjalah sikit. Belanja sikit, buat apa? Tempat ni arah kiblat, tempat letak Quran. Kan? Ada telekung. Jadi contoh ada orang datang nak tumpang solat, ada bilik solat belakang tu. Selesa betul. Dia boleh ada tempat ambil wuduknya. Kan? Lepas tu ada lah cermin besar nak betul tudungnya. Kan? Orang perempuan ni bukan boleh. Kan? Dia ada apa nama tu? Ada apa? Makeup apa powder tak apa benda lah, powder room apa benda tak faham lah saya. Macam tu lah. Kan? Orang lelaki ni tak ada hal. Dia okey je. Sebab dia natural beauty. Dia tu. Okey. Firman Allah SWT, hanya saja yang layak memakmur menghidupkan masjid ialah orang beriman kepada Allah dan beriman hari akhirat. Itu yang saya sebut tadi lah. Maknanya keimanan kita ni, kalau kita rasa kita nak memakmurkan masjid, maknanya ada harapan dah tu, capai dah tahap tu. Tetapi kalau kita, saya bukan kata confirm, tetapi ada harapan, tandanya begitu. Itu sebabnya kadang ada orang cakap, alah pergi masjid belum tentu lagi baik. Betul, pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Pergi kelab malam, pergi disko, pergi kelab dandut, belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah lagi orang kat disko tu berhenti, isyak, berhenti isyak, belum pernah lagi. Jangan nak bohong, ya. Jadi 5 golongan orang yang akan memakmurkan menghidupkan masjid. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Kedua, orang yang beriman dengan hari akhirat. Ketiga, orang yang mendirikan solat. Keempat, orang yang menunaikan zakat. Dan yang kelima, orang yang takut kepada Allah. Tapi kita dah takut pada Allah cukuplah, janganlah kita menakut-nakutkan orang. Kadang-kadang kita letak signboard ni yang menakutkan orang. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Takut betul orang. Selalu sangat dah. Ada orang tu insya-Allah letak kubur lagi depan tu, gambar kubur tu. Kan? Baguslah, salah satu cara. Tapi cuba kita tukar dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif. Anda ingin ke taman syurga 500 meter belok kanan. Macam tu. Nampak tak? Kita ubahlah pendekatan. Anda ingin pahala 27 kali ganda, di sini tempatnya. Daripada sembahyang sini. Nampak? Itulah tu, kadang-kadang kita gemar guna ayat-ayat. Tu belum cerita lagi, tengah ambil wuduk ada satu signboard lagi. Awas di sini ada pencuri. Dekat masjid letak signboard macam tu. Awas di sini ada pencuri. Kita pun tinjau dalam. Nampak ada orang, seorang lelaki tengah terbongkok-bongkok. Jangan-jangan ini pencurinya. Hal tu imam tu. Imam tengah susun sejadah tu. Kan? Mana-mana pun memang ada pencuri. Tak usahlah kau salahkan masjid aja. Tak ya. Kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW sabdanya bermaksud, dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu tempat rumah dari tempat-tempat yakni rumah-rumah Allah yang dikhaskan untuk mencapai keredaan Allah, dengan keadaan mereka membaca kitabullah Al-Quran dan mereka bertadarus sesama mereka, melainkan turunlah ketenteraman kepada mereka, dan mereka pula diliputi oleh rahmat, juga mereka dikelilingi oleh malaikat, serta mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Dan sesiapa dilambatkan oleh amal usahanya dari mencapai kebaikan, dia akan dapat disegerakannya oleh nasab keturunannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Maknanya kita datang ni dilitupi, didoakan, semua doa kebaikan. Malaikat ni ada keliling ni. Keliling malaikat ke celah-celah kita ni, malaikat saja ni. Semua tengah mencatat ni. Walau apa pun yang kita lakukan, termasuk tidur. Cuma kita tak nampak aja. Kalau kita nampaklah malaikat bertebaran lari ni, takut, woi siapa ni lari. Memang malaikat ada kat keliling kita ni. Kan? Jadi kita menghidupkan rumah-rumah Allah dengan kelas membaca dan tadarus Al-Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu Islam seperti akidah, fiqh, akhlak,
tafsir dan lain-lain lagi. Jangan malam ni je datang. Setiap malam ada kuliah kat masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada siapa yang tak tahu, saya beritahu. Setiap malam ada kecuali Sabtu malam Ahad. Sebab tu dikhaskan untuk keluarga. Ya ke? Ke Sabtu malam Ahad pun ada juga? Tak ada. Sabtu malam Ahad tak ada. Malam lain datang aja. Mereka yang berzikir dan mengingati Allah, iaitu pertama, diturunkan oleh Allah suasana tenteram dan damai dalam hati. Kedua, diliputi, dinaungi rahmat Allah, kebaikan Allah sentiasa bersama dengan kita. Dikelilingi oleh para malaikat, dipuji dan dimuliakan oleh Allah. Bila hidup makmur, masjid-masjid pasti akan terbina, dan hiduplah umat Islam dalam suasana yang damai, aman dan sentiasa dalam naungan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, yang nak menghidupkan ni tanggungjawab karya ni semua tanggungjawab kita semua. Bukannya tanggungjawab masjid. Kita kadang cakap ini orang tak ramai ni semua salah orang masjid ni. Tak. Salah orang yang cakap tu. Kan? Kadang-kadang macam-macam cara imam ni dengan bincang dengan JK ni nak ramaikan orang. Bulan puasa sampai import imam. Import imam daripada Arab Saudi. Import daripada Jordan. Import daripada macam-macam negara Arab Timur Tengah ni. Dia datang besar je. Lepas tu ada pula, alamak ini panjanglah ayat ni. Orang cakap kan. Kadang-kadang bawa budak-budak tahfiz. Kan? Macam-macam cara. Kadang itulah makmum ni banyak-banyak hal betul. Laju salah, slow salah. Bulan puasa macam tu lah. Laju marah. Tadi buka puasa makan banyak pula tu. Mi kolok 2 mangkuk. Rasa Sarawak semangkuk besar. Udang galah, ya Allahu Akbar. Ketam, macam mana? Itu bila rukuk tu nak terkeluar balik mi kolok tu tadi. Allahu Akbar, tahan. Macam tu, banyak sangat makan. Imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Imam tu terlupa pula. Al-Lazi dia suruh makmum tolong. Ya makmum, siapa suruh baca panjang? Makmum tak boleh tolong, tuan-tuan. Jadi apapun kita ni macam mana pun kena letak. Kadang-kadang jangan kita tanya apa yang orang boleh lakukan untuk agama kita. Tapi kita tanya diri kita, apa yang kita boleh lakukan untuk agama kita. Kadang-kadang contohlah, saya cari sikit lagi. Saya faham. Cara pandang tu saya faham. Sabar. Kadang-kadang kita berdiri, kita duduk dekat luar, kita tengah makan jamuan lepas buka puasa waktu more tu kan. Kita makan. Kita nampak orang dalam tu tadarus. Tak ramai pula orang tadarus malam ni. Mana perginya orang? Maknanya yang bercakap tu bukan orang. Bila kau tengok tak ramai, kita ramaikanlah. Nampak? Lepas tu kita upgrade. Ni anak-anak muda ni kita ajak dia datang ke masjid, buat pertandingan berzanji kategori kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah. Ayah dia kena ajak. Hadiah dia janganlah mewah sangat, tapi juara 1000. Peruntukan minta dengan YB kawasan. Sekali lagi. Apa susah? Pertandingan jangan berzanji budak sekolah rendah al-jannatu wa na'imuha. Oh, dahsyat betul budak ni. Tu dah jahanam tu. Kan? Yang grup perempuan membuat berzanji marhaban kategori sekolah, baru tahu. Barulah nampak semangat sikit. Tala'al badru alaina. Oh, semangat sikit. Ini tala'al badru alaina. Ya Allah, terlanjut orang. Imam pun lari bawah kemah tu. Kan? Lepas tu buat pertandingan apa? Pertandingan tulisan khat. Buat. Biar anak-anak ni celik jawi. Nampak? Kemudian pertandingan azan kategori subuh. Macam tu. Pertandingan azan kategori maghrib. Maghrib lain, subuh lain. Sekolah rendah, sekolah menengah.
Kalau maghrib lain, dia mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah budak main bola tu ada masa lari balik. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Faham? Maghrib, hayya 'alas salat. Betul. Subuh, hayya 'alas salah. Jam tu je. Kan kadang-kadang itu baru betul. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Ini kadang kesian. Subuh tu kadang-kadang orang dah keluar rumah dah, masuk dah rumah balik. Menyeramkan azan. Dah keluar rumah dengar azan. Apa hal pula tu? Masuk tu bunyi apa tu? Kan? Kadang-kadang tu bukan apa Bilal, kadang-kadang Bilal yang dah berusia ni boleh tengok orang tak ramai, dia azan tak semangat, bukan sini, tempat lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat bunyi dia. Yang seorang tu pula dah sampai kat pintu tu tinjau. Ui, tak ramai orang ni. Ini mahu aku jadi imam kejap ni. Balik dia. La ilaha illallah. Tu semua dah tu. Kan? Betul. Lepas tu imam pun kena latih dah anak-anak muda ni jadi imam. Kan? Suruh hantar dia belajar. Latih dia menguruskan jenazah. Kan? Baru betul. Orang perempuan dekat belakang dia dengar imam Allahu Akbar. Oh, steady. Iya. Ini Allahu Akbar. Siaran tergendala tu. Tak sini okey, saya kat tempat lain. Betul. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan makan Allah. Tu yang betul-betul ada satu kampung Similah. Bismillah panggil lah. Sami'allah, Halimah, Hamidah. Limah ada, Midah ada. Ya Allah, tak peranjat orang. Jadi yang penting tanggungjawab tu tanggungjawab kita bersama untuk mengimarahkan rumah Allah. Ya? Faham tak tu? Alhamdulillah. Ada yang tidur? Alhamdulillah tak ada. Dia sebenarnya ada satu doa untuk hilang ngantuk. Ada tak Ustazah Hajar, orang perempuan? Kuliah duha, doa hilang ngantuk. Kalau kita baca doa ni, insya-Allah yang dengar ceramah hilang ngantuk. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hilang ngantuk. Ada yang salin tu dah. Ada gurau. Kalau dah tidur tu dia dengar doa tu, wabillah taufik tegak, dah habis. Bangun. Tapi saya belum baca lagi doa tu, saya baru share je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar tu. Tenungan tu saya faham. Cara pandang tu macam ni kan, saya faham. Tak tahu nak berhenti penceramahan ni dia katakan. Jadi insya-Allah. Sebenarnya banyak lagi saya nak sampaikan. Yang tadi tajuk Padang Mahsyar tak habis tadi tu. Maknanya kena panggil lagi ni. Kena panggil lagi. Saya dah cakap dah, insya-Allah next time saya datang saya bawa satu lagi Samsul. Kita buat 2 Samsul.
Samsul debat dan Samsul rau-rau baru ni. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.